Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Tuan Imam Bilal, ahli jawatan kawasan masjid, hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pelajaran hadis kita. Hadis berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu. Hingga sampai pada muka surat, kita lihat muka surat 178. Muka surat 178, dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 178. Sebelum ini dalam bab ini dia terangkan dalam masalah dalil akal membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung dalil Al-Quran yang menjelaskan sifat-sifat kesempurnaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut keterangan Al-Quran, menurut keterangan Al-Quran, maka ada di antara ayat-ayat suci yang menjelaskan sebahagian dari sifat kesempurnaan Tuhan, ialah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Di sini dia bagi makna saja, ya. Kita disebut ayat kursi gitu, ayat kursi. Maksudnya Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk, yang tidak mengantuk, usahakan tidur pun tidak, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa pun dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, ilmunya, kekuasaannya meliputi langit bumi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dalam ayat kursi itu, luasnya kursi Allah, ilmu dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiada menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua alam langit dan bumi itu. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala baginya tiada menjadi keberatan. Wala ya'udu hifzuhuma, menjaga, memelihara kedua
apa alam langit dan bumi itu. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Inilah gambaran sifat kesempurnaan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kita faham ini, kita amalkan. Kita faham, kita amalkan. Allah satu ini. Allah kuasa. Allah segala-galanya. Allah tak mengantuk. Allah tak tidur. Dan dia tidak berat menjaga alam dan bumi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bacalah ayat kursi. Masa kita tidur, masa pagi, lepas sembahyang subuh, masa bila ruang masa yang elok, baca ayat kursi. InsyaAllah bila kita baca betul-betul, kita dapat pahala dan syaitan jauh mendekati kita. Dia kata tak boleh kena dah orang ni, selalu baca ayat kursi. Ayat suci ini menjelaskan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dialah sahaja Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah dan dipatuhi. Wa ilahukum ilahu wahid. Allah itu satu itu. Allah satu itulah Allah yang kita patuh, yang kita taat, yang kita sembah. Tak ada dah Tuhan lain. La syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Tak ada lah kita bersyirik. Allah satu saja. Nak minta kepada Allah. Nak minta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita ada rasa nak minta kubur ke, nak minta keramat ke, tak ada. Itu syirik. Dulu terkenal apa nama ni, kubur Tok Bidan. Biasa dengar ke tak? Tu masa tu anak pun di sekolah teknik lagi. Kita pakat dengan Qadi Juret, kita pergi buang apa pasu tepayan tu, panji-panji buang. Syirik, itu syirik. Banyak orang duk puja masa tu. Lepas tu dah ada. Apa yang nak puja? Syaitan suka sangatlah bila kita puja. Sebab dia nak khianat anda hingga sampai hari kiamat. Dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak khianat anak Adam hingga sampai hari kiamat. Allah yang Maha Kuasa tak apa boleh, tapi mu tak boleh khianat selagi hamba-Ku umat Nabi Muhammad ni ingat kepada Allah, sebut nama Allah itu. Terutama sekali ini dia ayat kursi. Baca ayat kursi, ya. Itu dia. Dialah sahaja yang hidup secara mutlak, terlepas dari pengertian hidup yang dipahami oleh manusia. Dialah yang hidup secara mutlak, terlepas daripada pengertian hidup yang dipahami oleh manusia. Manusia ni kalau dipahami hidup tu mati. Tapi Allah, yang kita fikir Allah tu tak mati. Hidup tak mati. La awwala lahu, zat tu wala akhirih. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kaunuhu hayyan.
keadaan itu hidup. Hidup bagaimana? Hidup selama-lamanya, daiman abadan. Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang hidup secara mutlak. Ya? Terlepas dari pengertian hidup yang dipahami oleh manusia. Yang kita pahami manusia ni hidup, lepas tu mati. Ya? Lepas hidup, mati. Yang kita insya-Allah akan mati. Tapi bila? Wallahu a'lam. Allah tak bagi tahu lagi kita mati. Tapi yang mati itu tak ada pun kita nampak balik. Adakah orang mati hidup balik? Tak ada. Orang zaman Nabi pun di zaman jahiliah tu mengakui, Datuk nenek aku tak mati, tak ada hidup balik. Kenapa percaya ke mati hidup balik? Ini orang kafir. Ya? Kita orang beriman pada Allah, beriman kepada akhirat, mati hidup balik. Allah, mana dalilnya? Dari surah Al-Muluk. Dari surah Al-Muluk. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallah. Allah Maha Kuasa. Biyadihil mulk. Kuasa dia itulah sebagai raja, tak ada dah. Terutama sekali di akhirat. Di padang mahsyar tak ada dah raja. Sekarang di dunia ni banyak raja-raja. Raja Perak, Raja Kelantan, Raja Pahang. Malik Yaumiddin. Raja Allah di akhirat satu saja. Dia saja, dia buat putusan. Biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah itu semua dia kuasa. Allazi yang mana khalaqal maut. Allah jadi mati. Dan wal hayata hidup balik. Yang hidup balik ni nak dipertikaikan orang jahiliah. Mana yang hidup balik? Datuk nenek kami tak ada nampak. Itu Allah yang Maha Kuasa. Dia sebut khalaqal maut wal hayata. Mati, hidup balik. Sebab itu Allah sambung ayat surah Al-Mulk tu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku akan cuba kamu, yang mana kamu di antara manusia ni orang yang terbaik amalan. Ada dah Islam dah, ada beriman dah, kata apa? Amalan pula, percaya yakin kepada Allah tadi, percaya akhirat tadi. Sekarang ni nak cuba kita. Cuba dengan sembahyang sungguh-sungguh. Cuba dengan puasa. Cuba dengan macam-macam. Kalau banyak, rezeki banyak, cuba dengan harta pula. Sedekah pula, zakat pula, wakaf pula. Kalau anak ramai pula, Allah SWT anak ramai 10, 12, semua yang mesti cubaan. Al-mal wal banu zinatul hayat. Itu hiasan untuk dunia semata-mata. Yang kekal, al-baqiyatus salihat, amalan kita. Amalan kita. Dapat harta banyak, syukur alhamdulillah, sedekah. Dapat anak banyak, berjaya, alhamdulillah, syukur. Kita dah umur 40, tak dah cara dah ke anak. Cara kepada kita. Kita akan meninggal dunia. Buatlah kebaikan untuk hari akhirat. Ya? Okey. Dialah sahaja dia Tuhan itu hidup secara mutlak, terlepas daripada pengertian hidup yang dipahami oleh manusia. Ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, dialah sahaja yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluk
serta memberikannya segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mentadbir sekalian makhluk serta memberi segala yang diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Sekarang ni kita diberi rezeki masing-masing. Allah bagi rezeki masing-masing. Jadi Allah bila dia beri rezeki masing-masing, beri kita, anggota kita ini, maka kita sebagai hamba bersyukur, bertakwa, berterima kasih kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dialah sahaja yang kekal, mentadbir segala makhluk serta memberi kepadanya diperlukan untuk kepentingan hidup masing-masing. Ya. Tak sama rezeki kita. Tuhan bagi qada qadar itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Maha Suci. Ia Allah dari letih lesu, atau lalai, atau mengantuk, atau bertidur. Ya? Maha Suci dia daripada letih lesu. La ya'uduhu hifzuhuma. Tidak rasa kurang, tidak rasa penat. Hifzuhuma, jaga kedua-dua itu. Jaga apa? Langit bumi ini, makhluk ini. Wa huwal aliyul azim. Allah yang maha kuasa. Untuk kepentingan hidup masing-masing, ya. Yang kelima, menguasai segala ada yang langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak juga, meliputi. Menguasai segala yang ada di langit dan di bumi dengan penguasaan mutlak yang meliputi. Yang keenam, bebas melakukan segala yang dikehendakinya. Tidak ada siapa pun yang boleh mempersoalkan hukumnya, atau yang dapat menolak keputusannya, atau yang berani mengubah apa yang telah ditetapkan dikehendakinya, sama ada dengan meminta syafaat, pertolongan, atau mengukakan rayuan, kecuali setelah ia diizinkan. Maka pada ketika itu ia tunduk mematuhi, memohon syafaat di dalam lingkungan yang benar, dibenarkan sesuai dengan keadaannya. Disebut dalam Quran, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa itu, dia nak beri kepada siapa-siapa saja yang mulia. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha, dan dia nak bagi siapa saja yang hina. Allah yang maha kuasa. Jadi oleh sebab itu kita berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kita mulia sentiasa dunia dan akhirat. Masuk dalam golongan itu. Sebab kita tidak tahu. Tuhan itu kerja dia, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Tiap-tiap sesuatu perkara tu Allah yang maha kuasa. Sebab itu Allah sendiri suruh doa. Ud'uni, doalah kamu kepadaku. Kita nak doa apa? Doa bahagia dunia akhirat lah. Akhirat lebih. Sebab akhirat itu kita tak matilah. Hari ini sampai masa Tuhan kuasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tastakhiruna sa'atan. Tak boleh namun takhir walaupun sesaat sampai masa ajal. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Sampai ajal masa tu tak boleh nak takhir lah. Gitulah kita semua. Jadi kita rasa hebatlah hidup ni. Hebat. Muda lagi hebat. Kaya.
hebat, pangkat hebat. Kehebatan itu Allah bagi dengan izin Allah. Dia nak tarik dengan sekelip mata saja. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia dikal khair. Allah, di tangan Allah lah semuanya itu. Ya? Jadi kita perhatilah, insaflah hari ini, di dunia ini. Ya? Yang ketujuh, Maha mengetahui akan keadaan sekalian makhluk, meliputi segala apa yang sedang mereka hadapi atau yang tidak dikelihatan pada mereka, dari segala yang sedang berlaku atau yang akan berlaku. Sebaliknya, mereka sendiri tidak tahu, tidak mengetahui suatu pun dari apa yang diketahui oleh Allah Ta'ala, kecuali apa yang Allah kehendaki mereka tahu. Allah mengetahui akan segala keadaan. Kalau kita baca dalam surah apa tu? Surah Az-Zumar, kalau tak salah, akhir sekali. Seperti kata, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Allah kata tak sama orang ahli syurga dengan ahli neraka. Tak sama. Orang ahli syurga dengan ahli neraka tak sama. Kumpulan ahli neraka dengan kumpulan ahli syurga tak sama. Tak sama. Lau an hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aituhu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kamu kalaulah Quran ini turun di atas bukit, semua perkara yang ada di atas bukit semua sujud. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, khasyak, tunduk semua. Kenapa? Kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran yang ada pada kita ini. Lepas tu apa ni? Dia ada 2 ayat lagi, saya tak ingat. Maksudnya Allah tahu luar dan dalaman. Wa alimul ghaibi wa syahadah. Tahu ghaib, tahu yang terang. Allah tahu. Tak sadak susu lah. Allah tahu. Jadi mengetahui akan keadaan sekalian makhluk, meliputi segala apa yang sedang mereka hadapi. Bila kita tahu begini, maka kita takutlah. Bila kita takut, kita buat. Serah pada Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Dari masa ke semasa kita buat, serah pada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, dialah sahaja memerintah agung, kebesaran dan ilmunya meliputi langit dan bumi. Yang ke-9, dialah sahaja yang mempunyai sepenuh-penuh kekuasaan. Tiadalah menjadi keberatan atau kesukaran kepadanya menjaga, memelihara alam di langit dan di bumi, dan segala yang ada pada kedua-duanya itu di alam ini. Dialah Allah itu jua yang maha tinggi kebesaran, kemuliaan, tidak ada yang mengatasinya, dan dialah jua yang maha besar kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Itu yang ke-10. Jadi ayat suci ini, ayat kursi ini, ayat suci ini, sebagaimana ia menerangkan sifat Tuhan Maha Pencipta, ia juga memandu manusia supaya jangan menuju ke amalan ibadat melainkan kepada Allah. Syiriknya, jangan bersyirik. Dan janganlah ia bertanggungjawab mematuhi melainkan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, mengerjakan dari segala amal kebajikan. Demikian jugalah hendaklah manusia itu
hati kecilnya, keseluruhan hidupnya terikat kukuh dengan Allah Ta'ala yang mentadbirkan urusan hidup, urusan segala apa jua yang ada di sekelilingnya. Dan hendaklah ia sentiasa memohon kepada Allah apa jua yang mendatangkan kebaikan kepadanya, menyebabkan dia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kita tahu gini, Allah kata, mintalah, mohonlah kepada Allah apa jua mendatangkan kebaikan kepadanya dan menyebabkan dia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menyebab doa itulah yang menyebab Allah untuk sampai akhirat. Doa yang paling pendek sekali. Semua kita hafal, ingat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat suci yang tak sebut Allahumma. Itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling ringkas, padat, meliputi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baca, faham betul. Maknanya Allahumma rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, bagilah di dunia ini hasanah. Bagilah hidup di dunia ini hasanah. Apa hasanah? Ulama mentafsirkan hasanah di dunia ini ialah ilmu yang memberi manfaat. Yang kita dah belajar ni, nak memahami Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu banyak, ilmu sains, ilmu falak, ilmu macam-macam. Tapi naknya ilmu yang memberi manfaat satu daripadanya di dunia ini. Yang kedua, di dunia ini ulama kata hasanah fid dunya hasanah, anak yang soleh, anak yang salihah. Didiklah anak kita dengan sedaya upayanya. Allah yang menentukan anak baik tak baik itu dia. Tapi kita lahirkan anak, naknya kita bagi didikan yang baik, menjadi anak soleh salihah. Kita mati dia baca Fatihah, harta kita dia jaga dengan baik. Contohnya begitu. Itu dihasanah di dunia. Ya. Yang kedua, yang ketiga, hasanah di dunia mendapat harta yang halal. Harta yang halal. Bila dapat harta yang halal, buat rumah dengan cara wang yang halal, pakaian, makanan dengan makanan, pakaian halal. Itulah di dunia. Bila halal benda yang kita buat, kita duduk, kita makan, doa mursyid mudah Tuhan terima. Sebab tak tersekat dengan benda-benda haram. Alhamdulillah. Kadang-kadang bila dapat duit banyak ni, buat rumah besar ni, tak kira halal haram dapat masuk. Ingat, halal tu maknanya memberi makna besar kepada kita, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga dah. Ada 2-3 part lagi. Anda nak sebut akhirat pula. Pendek saja. Wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Akhirat hasanah di dunia, di akhirat apa pula? Akhirat hasanah di akhirat ialah kita nak lihat zat Allah yang Maha Kuasa. Sekarang ni tak boleh lihat zat Allah besar mana, Allah bagaimana, bentuk bagaimana,
laisa kami. Tak boleh nak gambar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa sendiri pun minta nak tengok di Tur Sina. Ya Allah, aku nak tengok Allah. Allah kata tengok bukit ni. Bila dia tengok bukit bersinar berkilat itu, pingsang dia. Tak boleh tengok. Tengok bukit berkelip. Bercahaya, pingsang Nabi Musa. Dia menajat 40 hari tinggal Harun di bawah. Allah tak boleh tengok. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha juga dia tak boleh cerita bagaimana dia terima solat 50 waktu tu, nak beri cerita kepada umat dia tak boleh, tak tahu kemana. Jadi doa yang fil akhirati hasanah ni masuk syurga besok, dialah Allah menjelma boleh tengok zat yang maha kuasa, yang hebat. Hari ini satu daripada ini. Yang kedua, di akhirat juga, wafil akhirat sana, maknanya nak duduk di Allah menempatkan kita yang beriman dan beramal soleh ini di syurga yang paling tinggi sekali. Syurga ada 7 syurga. Dia nak syurga yang paling tinggi sekali alasannya. Yang ketiga, dialah malaikat Ridwan yang menjaga syurga itu melayan kita dengan baik. Nak makan apa, nak minum apa, nak apa saja, minta duduk gini, nak datang mari. Dia arah malaikat semua mari, kita nak makan apa. Itu hasanah di akhirat. Allah. Mungkinlah kita kata kalau kita masuk hotel besar-besar nak makan apa, duduk masuk dari bilik, diteri lagi. Cakap. Seolah-olah kita lah. Di syurga lebih hebat lagi lah. Ya? Waqina azabannar, minta jauh daripada api neraka. Panas api neraka ni, kalau sebiji batu neraka jatuh ke bumi ni, terbakar. Itu panas. Ada hadis mengatakan. Bagaimana ni? Panas api kita dah. Ini pun panas dah. Allah, panas api neraka ni teruklah. Okey. Itu dah doa yang pendek tu, baca betul-betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua kita ingat. Baca, yakin itu. Sebab itu kita baca doa, baca panjang-panjang, akhirnya baca Rabbana atina fid dunya. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya, ya. Anak-anak sebut satu hadis lagi. 2 hadis ini, ya. Hal ehwal hisab. Kita ni dihisab. Kita dihisab. Amalan kita ni dihisab. Hadis Rasulullah an Safwan bin Muhriz al-Ma'azini qala bainama ana ummati ma'a ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhizun biyadihi iz arada rajulun faqala kaifa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi najwa. Ini kalimah najwa ini. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudni al-mu'minu fayada'u alaihi kanafahu fayastaturu fayaqulu atu'rifu zam kaza atu'rifu zam kaza fayaqulu na'am ay rabbi hatta iza fararhu bi dhunubi wa ra'a fi nafsi anhu halak qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ta kitab hasanat wa amal kafir wal munafiqun fayaqulul ashhad
haula allazina kadzabu ala rabbihim ala la'natullah ala zalimin. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maknanya hadis daripada anak Safwan anak Ma'arij, ia berkata, sewaktu saya sedang berjalan bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah, saya memegang tangan. Datanglah seorang laki-laki lalu bertanya, apa yang kamu dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai najwa? Najwa hadis tadi, najwa. Qala Rasulullah fin najwa. Apa arti mana najwa? Yakni hal ehwal hisab di hari kiamat. Bagaimana hal hisab di hari kiamat? Najwa. Jawab, aku dengar Rasulullah bersabda, Abdullah kata, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekati orang mukmin, maka dia letak perlindungan jagaannya ke atasnya, lalu ia menjaga, melindungi. Ia berkata, adakah engkau tahu dosa sekian? Tahukah dosa sekian-sekian? Dia menjawab, ya, wahai Tuhanku, saya tahu. Sehingga apabila dia mengakui terhadap semua dosa-dosa dan ia rasa bahawa dirinya telah pasti binasa, telah pasti binasa, banyak dosa ni, lalu Allah berfirman, aku telah lindungi segala dosa-dosa itu ke atas kau di dunia, dan aku telah ampun kamu hari kiamat, lalu diberikan kita amalan kebajikan. Kita nak masuk dalam gula begini. Allah tahu orang ni, hamba ni, walaupun dia buat baik, tapi hati dia baik, tak pernah tinggal sebut kalimah la ilaha illallah. Walaupun banyak dosa, Allah kata hari ini dosa-dosa itu kata ke dunia dulu, aku telah ampun bagimu hari ini. Inilah orang Islam, beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Adapun orang kafir, ini wa amal kafir wal munafiqun, orang kafir, orang-orang munafik, maka semua pihak, malaikat-malaikat, para nabi, orang-orang mukmin, masing-masing berkata mereka itu ialah orang-orang mendusta ke atas Tuhan mereka. Ingatlah nikmat Allah adalah ditimpa ke atas orang-orang zalim. Itu orang dusta. Okay, itu satu hadis, ya. Hadis yang kedua, mizan. Tadi masalah hisab, ini mizan, timbangan pula kita. Kepentingan syahadah di segi timbalan di akhirat. Hadis ni panjang juga, anda nak terjemah saja. Aku dengar Abdullah ibnu Umar, Abdullah anak Umar, anak Al-As, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membersihkan seorang daripada umatku di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat. Pada mulanya disebarkan ke atasnya 99 lamaran amalan. Banyak. 99 amalan dia banyak. Di mana tiap-tiap lambaran itu panjang. Panjang lambaran itu sejauh pandangan mata memandang. Panjang gitu. Lalu ia bertanya, adakah kamu mau ingkarkan sesuatu dari catatan dalam lambaran ini semua? Nak ingkarkah? Adakah menzalimi akan kamu oleh penulis-penulisku yang setia menjaga Rocky Atik tulis tiap-tiap hari ini? Ia menjawab, tidak. Tidak ada ya Tuhan. Tak ada nak ingkar apa. Nak terima. Allah SWT banyak ni amalan ni. Allah bertanya lagi, apakah kamu mempunyai keuzuran atas satu-satu kebaikan? Lalu lelaki itu sangat malu seraya berkata, tidak ada wahai Tuhan. Tetapi Allah berkata,
Ya, bahkan sesungguhnya di sisiku, Allah kata, ada untukmu kebajikan. Dan sungguhnya tidak ada kezaliman ke atasmu pada hari ini. Lalu dikeluarkan baginya orang itu akan sekeping kertas. Sekeping kertas. Rekod. Yang ada di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Dalam satu kad itu ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tadi amalan banyak, berjala-jala panjang, tapi dalam kad tu ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Dia baca ni berkali-kali hidup di dunia ini. Maksudnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Lalu Allah berkata, bawa datangkan timbalan engkau. Timbalan engkau ni kita ditimbang dacing, dacing. Kalau kita kata dacing seseorang itu ada di depan gitu. Bawa timbalan engkau ini. Lalu Allah berkata, bawa datangkanlah timbalan engkau. Ia bertanya, wahai Tuhan, apakah kertas kad kecil ini di samping kertas panjang lebar itu? Lalu Allah berkata, sesungguhnya engkau sama sekali tidak dizalimi. Ia berkata, lalu diletakkan lamaran-lamaran yang banyak panjang lebar itu di satu piring neraca di sebelah kiri. Dan diletakkan kertas kad kecil itu di sebelah piring kanan pula, di sebelah piring kanannya. Macam dacing, jantin dua jadi di sebelah kanan pula. Di sebelah piring yang lain pula. Lalu jadilah ringan lamaran yang banyak, yang panjang lebar itu jadi ringan, berat sebelah. Tak itu berbalik. Kemudian jadi beratlah kertas kad kecil itu masuk dalam yang sebelah kanan itu, berkata, maka tidak ada sesuatu pun yang jadi yang lebih berat daripada sebut nama Allah tadi. Maka tidak ada sesuatu pun yang jadi lebih berat bersama dengan nama Allah tadi. Jadi bila letak satu kad sebelah kanan itu berat sebelah kanan. Itulah beratnya timbangan dia sebut nama Allah ni. Subhanallah. Sebab itulah kita dalam solat kita tu kita sebut dah asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sunat. Gerak itu. Niat mengaku Allah Muhammad Rasulullah. Pahala tu maknanya berat timbangan besok di hari akhirat. Allah kata tidak zalim lah. Kalaulah banyak-banyak hak yang banyak-banyak tutup terima tapi tak sebut nama Allah, dinasbah, pahala kita ringan, tak berat, sikit sangat. Itulah maknanya dalam hal kita, amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dari semasa ke semasa kita kena muhasabah balik, supaya kita dengan tulus ikhlas yang kita buat itu Allah terima. Tak masuk itu ada sebut dalam silmah lagi riya, contohnya riya benda-benda yang benda yang boleh memadamkan amalan-amalan kita. Ujuk heran aku hebat dah dan sebagainya. Contohnya ada dalam diri kita, tak mau. Riya ni buat sesuatu nak beri orang tengok. Bui sesuatu
nak suruh balas balik. Tak, tak ikhlas, ya. Baik. Akhir sekali, bahwasanya manusia tidak mempunyai hak milik yang asal daripada suatu jua pun, tetapi dapat disabitkan baginya hak milik yang terbit daripada pemberian Allah, pemilik yang asal, yang menjadikan seorang itu menguasai sebagai wakil. Dengan demikian, wajiblah atas orang itu mematuhi dengan sepenuh syarat-syarat pemilik yang asal. Allah Ta'ala menjadikan wakil menguasai pemberian itu. Jika tidak, maka ia akan menjadikan apa yang dilakukan mengenai urusan hak milik yang diberikan itu tidak sah. Dan ia akan menerima balasannya sepadan dengan kesalahannya. Demikian jugalah hendak ia tetap memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang ditegah. Janganlah ia mencuaikan semuanya itu dengan hanya menumpu harapan untuk mendapat syafaat pertolongan, sedangkan syafaat itu tidak akan diperolehi melainkan setengah diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang dikehendaki dan diridai Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Mintalah Tuhan redha surga itu. Dengan keredaan Allah kita nak. Allah janji dah buat baik, dibalas baik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi satu lagi, redha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Minta jauh daripada api neraka. Ya? Baik. Tiap-tiap seorang juga adalah sentiasa waspada, tetap sedar sehingga ia tidak lalai daripada mengira mengawasi segala gerak-gerinya. Jangan ia melakukan sesuatu perbuatan, menuturkan sesuatu perkataan yang tidak diredai Allah Ta'ala. Demikian jugalah seorang itu tidak harus bercakap besar, bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan yang dikurniakan Allah kepadanya. Tetapi wajiblah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala, memuji Allah sambil berdoa semoga Allah menambahkan lagi ilmu yang diberikan kepadanya itu. Jadi tiap-tiap seorang juga adalah sentiasa mengingati ketinggian murtabat Allah Ta'ala, kebesaran, kekuasaan, supaya merasa hebat, gerun, gementar, dan supaya ia takut untuk menghadap Allah Ta'ala di dalam kecuali menjalankan tanggungjawabnya. Oleh itu, hendaklah ia memperbanyakkan ibadat, amal kebajikan, menjauhkan diri daripada melakukan khianat, kezaliman, segala perkara yang dilarang. Betapa tidak? Sedangkan manusia walaupun setakat mana tinggi derajatnya, kebesarannya, maka ia tetap sekali-kali terlepas daripada sifat sebagai hamba Allah Ta'ala yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi dan yang maha besar. Jadi nak habis ni bab yang kedua, yang pertama ni kita akan masuk bab yang kedua pula, membersihkan tauhid dari sebarang syirik. Ini ada sahalah lagi. Itu nak terangkan masalah Allah sifat kesempurnaan itu ada ayat-ayat lain selain daripada ayat kursi ini, yang akhir sekali itu. Jadi anak rasa setakat itulah dulu masa dah ta'izim kita, dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan baca ayat wal asr. Subhanakallah wa hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa 'afiyata fil jasad wa ziyadata fil 'ilm wa barakatan fir rizq wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nar wa ta'awwid al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
manasika dan taqul udhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.